Konsep kebajikan sosial. Okey, kebajikan adalah sinonim dengan perkataan kesejahteraan dan kebaikan, manakala sosial pula ialah sesebuah masyarakat atau komuniti. Ia juga merupakan sebuah institusi, program dan aktiviti yang diwujudkan untuk menjamin kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat serta meningkatkan kualiti kehidupan dari segi mental, fizikal, emosi, kerohanian dan keperluan ekonomi. Konsep inovasi dan teknologi pula ialah inovasi teknologi ialah produk atau proses baharu yang ciri-ciri teknologinya sangat berbeza dan lebih baik daripada sebelumnya. Inovasi produk teknologi gunaan ialah produk atau proses baru dalam aplikasi yang telah dibawa ke pasaran. Sesuatu produk atau proses dianggap sebagai inovasi jika ia mencapai faedah tertentu untuk syarikat berkenaan. Kebajikan sosial awam. Tanpa kebajikan sosial ini, masyarakat yang mengalami kekurangan dari segi keperluannya tidak mempunyai sistem sokongan atau bantuan untuk membantunya menyelesaikan masalah. Hal ini demikian kerana ia akan menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat mencapai kesejahteraan kerana keperluan mereka seperti keperluan asas tidak dapat dipenuhi. Seterusnya ialah kebajikan fiskal. Perkhidmatan sosial yang menggunakan sistem percukaian untuk mengagihkan, menyampaikan dan membiayai segala bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Manfaat boleh dilihat menerusi bayaran pindahan yang diperoleh daripada proses membayar cukai segolongan individu kepada segolongan individu yang menerima bayaran tersebut. Yang ketiga pula ialah kebajikan pekerjaan, di mana kebajikan pekerjaan ini ialah bentuk manfaat dan perkhidmatan sosial yang disediakan untuk pekerja oleh majikan sebagai tambahan kepada gaji asas mereka. Kebajikan pekerjaan juga dapat didefinisikan sebagai manfaat dan perkhidmatan sosial untuk pekerja yang disediakan oleh majikan sebagai gaji tambahan kepada gaji asas mereka yang mereka terima. Dan yang terakhir pula ialah kebajikan perundangan, di mana kebajikan perundangan ialah perkhidmatan kebajikan yang diagih semula menerusi sistem mahkamah atau sistem perundangan yang dijalankan di dalam negara. Okey, sebagai contoh yang saya dapat berikan ialah kerajaan menggubal dan melaksanakan undang-undang atau peraturan yang meminta firma dan industri menyediakan perkhidmatan khusus untuk setiap masyarakat. Okay, di sini saya akan menceritakan tentang sistem pengesanan pelanggan atau dikenali sebagai CTS, di mana sistem ini digunakan untuk mengesan kediaman penerima bantuan agensi berkenaan. Dan kemudahan yang seterusnya ialah ia memudahkan agihan bantuan dan akan disampaikan terus kepada penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM yang berdaftar. Yang ketiga pula ia dapat menjimatkan kos minyak kenderaan kerana mereka tidak perlu lagi mencari rumah penerima bantuan, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman seperti Felda, kediaman kampung orang asli. Seterusnya ialah sumbangan elektronik atau dikenali sebagai e-derma, di mana Kerajaan Malaysia Madani telah melancarkan dan menggalakkan konsep sumbangan elektronik sebagai platform untuk membantu golongan kurang bernasib baik, bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Ia juga memudahkan orang ramai untuk terus menyalurkan sumbangan atau bantuan dengan kaedah yang lebih mudah, menggunakan kecanggihan teknologi pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Dan yang seterusnya ia dengan pendekatan penggunaan teknologi di negara ini, konsep e-derma yang diperkenalkan mampu memperkasakan masyarakat memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi untuk membantu komuniti negara. Seterusnya kita lihat kepada kemajuan teknologi inovatif belia. Apa yang kita dapat lihat dalam kemajuan inovatif belia ni, kita dapat merungkapkan bahawa golongan belia secara tidak langsung dalam perkembangan abad ke-21 terbukti bahawa pengalaman dengan teknologi berkembang pesat dan berubah dalam inovasi teknologi yang mencerminkan landscape maya dengan jayanya. Yang kedua, penciptaan gabungan tongkat ketiak auxiliary Crutch dan Walker. Produk ini dapat mengurangkan risiko keadaan bagi golongan orang kurang upaya dan warga emas. Dan apa yang kita dapat fahami bahawa inovatif-inovatif yang diciptakan oleh belia kini telah mengubah dari zaman dahulu dengan cara pemegangan yang agak payah kepada teknologi yang menyenangkan mereka untuk berjalan dan membuat sesuatu perkara, dan dapat menjimatkan masa pengguna dari 2 hingga 3 minit kepada 10 saat sahaja. Melihat dalam gambaran yang ditunjukkan, itu merupakan teknologi yang dicipta oleh belia dan membantu warga emas dan maupun orang tua dalam berjalan.
Okey, kesan penggunaan teknologi dalam sistem kebajikan sosial. Yang pertama ialah memartabatkan golongan OKU, perkembangan penyelidikan dan pembangunan produk-produk inovasi terkini yang kebanyakannya menggunakan teknologi canggih. Ia dapat digunakan sebagai alat bantuan kepada golongan OKU dalam menjalankan aktiviti seharian mereka. Seterusnya, dengan teras teknologi yang semakin berkembang, penyelidik produk OKU ini dapat menciptakan bentuk universal yang menggabungkan teknologi bantuan dalam seni bina khusus kepada golongan OKU. Di samping dapat memahami psikologi dan keperluan ergonomik daripada produk inovasi yang mereka hasilkan. Okey, kemudian meningkatkan kemampuan sosial. Teknologi komunikasi mempunyai potensi untuk menguatkan jaringan sosial masyarakat melalui perhubungan sesama manusia dari seluruh dunia dan meningkatkan sistem penyampaian maklumat mengenai kebajikan masyarakat. Kemudian, masyarakat ini juga dapat membantu para pekerja atau staf-staf bagi mengumpulkan maklumat dan data secara lebih terperinci berkaitan klien. Okey, yang ketiga pula ialah menguatkan jaringan sosial di mana teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT memungkinkan pekerja sosial untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan sosial mereka. Yang kedua pula, penggunaan teknologi bagi mempromosi kebajikan sosial masyarakat dapat diperluas melalui media elektronik dan media cetak. Khidmat masyarakat dan kesukarelawanan amat diperlukan, terutamanya bagi golongan belia dalam mencari kaedah baru bagi mempromosikan kebajikan sosial masyarakat. Okey, yang terakhir ialah membantu golongan belia di mana golongan belia ni mempunyai upaya yang luar biasa memandangkan dari segi tenaga. Mereka sangat kuat dan keupayaan yang cukup jauh untuk mereka membina kekuatan. Menurut Ruzan Syukur Mansur, menerusi jurnal dia yang diterbitkan pada tahun 2009, Persatuan Belia Islam telah menjalankan aktiviti dakwah penyebaran syiar Islam dengan menggunakan kemudahan teknologi maklumat ICT seperti aplikasi dan perisian jawi, bahasa Arab, berbentuk permainan dan kuis dalam talian yang boleh dicipta bagi menambah nilai pengajaran dalam pendidikan Islam dan dapat disebarkan kepada golongan belia. Di sini saya akan menerangkan tentang apakah yang akan terjadi jika suatu sistem kebajikan sosial itu mempunyai teknologi ataupun tidak berteknologi. Jika sistem kebajikan sosial berteknologi, ianya akan memudahkan komunikasi di antara manusia seperti menggunakan social media, contohnya WhatsApp. Selain itu, teknologi ini membolehkan tindak balas yang pantas kepada individu yang memerlukan bantuan. Contohnya, jika seseorang ataupun klien memerlukan bantuan, dari pihak kebajikan sosial ni mendapat tindak balas yang pantas. Selain itu, teknologi ni boleh menyediakan laporan atau menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang lebih pantas. Yang terakhir, kerja dapat dilaksanakan dalam cara yang lebih efektif dan sistematik. Bagi kepentingan teknologi dalam sistem kebajikan sosial ni, dan jika ia tiada teknologi, apa yang akan berlaku ialah pengumpulan data akan menjadi sukar dan tidak sistematik. Selain itu, ianya akan menggunakan kaedah yang manual. Sebagai contoh, ianya akan menggunakan medium kertas, surat-surat. Selain itu, data klien tercicir dan merumitkan segala proses. Dan yang terakhir, tiada perkembangan di dalam memperbaharui sesuatu sistem. Contohnya sistem kebajikan sosial ini sendirilah. Dasar sosial negara adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap, mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dengan setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri, memperkukuhkan dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. Antara sistem sokongan sosial seperti sistem keluarga, etnik, agama, organisasi sosial
dan lain-lain peringkat komuniti. Selain itu, sistem penyampaian perkhidmatan sosial di semua sektor yang terlibat dengan perkhidmatan sosial. Dasar Sains Teknologi dan Inovasi 2021 sehingga 2030 memperkenalkan konsep Sains Teknologi Inovasi dan Ekonomi STIE bagi menunjukkan kepentingan aspek penggunaan STI sebagai asas dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Bagi memantapkan peranan STIE, keperluan kepada penyelarasan, pemahaman dan pembangunan dalam pelbagai bidang sains dan teknologi amat mendesakkan kerana ia berupaya untuk mewujudkan dan memperkukuhkan asas untuk berinovasi serta mengaplikasikan sains dan teknologi bagi memacu ekonomi negara dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Dasar Teknologi dan Inovasi akan memperkukuhkan pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi, meletakkan matlamat untuk mentransformasikan industri dan masyarakat daripada penggunaan teknologi kepada pembangunan teknologi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sedia ada. Usaha mencapai matlamat ini disokong oleh permekasaan bakat tempatan, pembangunan dan penyelidikan dalam bidang-bidang strategik negara, perundangan dan peraturan yang menyokong pembangunan sains teknologi inovasi serta penaiktarafan infrastruktur teknologi termasuk teknologi digital sekaligus dapat membangunkan kesejahteraan masyarakat. Cabaran inovasi sosial. Bagi membentuk sistem pengukuran inovasi sosial, terdapat 4 cabaran yang perlu diselesaikan. Yang pertama, perlu membuktikan bahawa inovasi sosial adalah efektif terhadap tindak balas kepada keperluan masyarakat, terutamanya apabila masalah sosial wujud. Dan inovasi sosial memainkan peranan penting dalam membentuk daya saing dari segi ekonomi dan masyarakat. Yang kedua, menggambarkan peruntukan wang serta menarik sumber pembiayaan awam dan swasta. Hal ini memerlukan pemahaman bersama mengenai apakah itu inovasi sosial dan kesan sosial yang dapat diukur. Yang ketiga, dasar berasaskan bukti memerlukan bukti kukuh mengenai impak inovasi sosial yang diharapkan dari tindakan yang terlibat. Dan yang keempat, inovasi sosial dapat membuka jalan untuk membangunkan kelebihan daya saing yang baharu untuk ekonomi. Cabaran yang keempat-empat tadi menunjukkan bahawa penciptaan nilai sosial dan lingkungan tersebut merupakan pusat kepada memantapkan manusia dan ekologi masyarakat. Pengukuran inovasi sosial dinilai melalui pendekatan peringkat, individu, organisasi dan wilayah maupun negara yang dikatakan oleh UNCETA Al 2016. Carangan ataupun usaha yang dapat diinovasikan dalam kebajikan sosial iaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi secara tidak langsungnya dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam program kesejahteraan sosial, boleh menjadikannya lebih cekap, mudah didapati dan kos yang berpatutan. Sebagai contoh, platform digital boleh digunakan untuk menyediakan akses kemudahan sosial melalui talian dan peluang pembelajaran online. Seterusnya, melihat kepada kerjasama dan perkongsian, dapat dilihat bahawa kerjasama antara agensi kerajaan, organisasi bukan kerajaan iaitu NGO, entiti sektor swasta dan organisasi berasaskan masyarakat boleh membawa kepada pendekatan yang lebih holistik dan terbuka terhadap kesejahteraan sosial. Ini juga boleh membantu mengatasi masalah dalam sumber dan kepakaran yang mungkin wujud dalam mana-mana organisasi. Selain itu, pengambilan keputusan berasaskan data bermaksud penggunaan data dan analisis mampu untuk membantu mengenal pasti keperluan sosial yang mendesak dan membuat keputusan dasar. Ini juga boleh menyebabkan suatu pemantauan dari segi kemajuan yang ingin mencapai ke arah matlamat kesejahteraan sosial dan membantu mengenal pasti kawasan di mana sumber tambahan mungkin diperlukan. Akhir sekali adalah bekerjasama bersama pihak komuniti, iaitu memberi kuasa kepada komuniti melalui pembinaan keupayaan iaitu self-esteem, latihan
dan pendidikan yang mampu membantu mereka dalam mempromosikan kemandirian dalam program kesejahteraan sosial. Ini juga boleh membantu menangani punca kemiskinan dengan menyediakan individu-individu dengan kemahiran yang mereka perlukan bagi meningkatkan peluang ekonomi mereka, pekerjaan khas maupun pekerjaan yang terbuka di dalam negara kita. Kesimpulannya, teknologi dan inovasi dalam sistem kebajikan sosial amat penting dalam sesebuah komuniti dan masyarakat kerana merupakan sebuah institusi yang diwujudkan untuk menjamin kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat serta meningkatkan kualiti kehidupan dari segi mental, fizikal, emosi, kerohanian dan keperluan ekonomi. Selain itu, institusi ini juga mengawal dan merawat masalah sosial yang sedia ada serta mencegah dan mengawal daripada kemunculan masalah sosial yang baru serta untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik. Inovasi sosial perlulah diterapkan di sekeliling kita untuk meningkatkan kehidupan orang yang kurang mendapat perhatian. Inovasi itu sendiri boleh menjadi produk perkhidmatan atau modal yang menangani keperluan komuniti yang tidak dipenuhi dengan cara yang sangat berkesan sambil meningkatkan kehidupan masyarakat. Di Malaysia, inovasi sosial semakin meningkat sebagai pintu masuk yang berkembang untuk menangani beberapa cabaran dengan kompleks. Oleh itu, inovasi sosial memberi tumpuan kepada idea dan penyelesaian yang mewujudkan nilai sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan individu, masyarakat dan alam sekitar sambil menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.